Bila cakap tentang peranti skrin berlipat ataupun foldable, ada 4 isu yang selalu saya dengar pada orang yang tak menggunakannya lagi. Isu pertama ialah harga. Pasal harganya 30 ke 40% lebih mahal nak bandingkan dengan peranti candy bar biasa. Isu kedua ialah ianya terlalu tebal pasal mekanisme yang lebih besar. Ketiga ialah ianya terlalu berat. Dan nombor 4 ialah orang masih lagi risau tentang ketahanan sebuah skrin boleh lipat walaupun kita dah gunakan sejak tahun 2019. Hari ini, Huawei Mate XS2 pula ditawarkan kat Malaysia dan ini adalah peranti nombor 5 boleh lipat yang ditawarkan oleh Huawei setakat ini. Ya, siapa sangka dah 5. Kalau anda ingat, Huawei Mate X tahun 2019, XS tahun 2020, kemudian Huawei Mate X2 tahun 2021, diikuti oleh Huawei P50 Pocket dan kini Huawei Mate XS2. Jadi apakah kelebihan dan kekurangan peranti ini, saya cuba terangkan kepada anda dengan secepat yang mungkin. Dan saya mulakan terus dengan benda yang saya suka, iaitu skrin. Ia kembali kepada rekaan klasik yang mereka tawarkan pada Huawei Mate X sebelum ni. Kalau anda tengok, ini adalah peranti yang melipat keluar, bukan melipat ke dalam seperti yang kita lihat pada peranti Z Fold ini. Jadi dua orang kata design prinsipal yang berbeza daripada Huawei dan juga Samsung. Dan apabila saya tanya kepada wakil Huawei, kenapa kembali kepada rekaan asal? Kita tengok last year, Mate X2, kalau anda ingat, sama rekaan dia macam Z Fold. Jadi mereka kata pasal 4 benda saya katakan tadi. Harga, satu lagi ialah ketebalan, satu lagi berat dan juga skrin. Dan boleh saya katakan, benda yang pertama yang sangat orang kata ketara tentang peranti ini ialah skrin luarnya apabila dalam posisi tertutup sama saiz dengan apa yang saya alami apabila dengan sebuah peranti candy bar biasa. Dekat tangan kiri saya sekarang ada S22 Ultra dan boleh lihat dari segi nisbah skrin dan juga saiz ianya adalah setanding. Isu yang saya ada dengan kebanyakan peranti skrin boleh lipat ialah dia punya secondary screen tu terlalu tirus. Menyebabkan kalau dalam posisi tertutup saya nak menaip susah. Dan harus saya katakan kalau saya gunakan normally Z Fold saya 85% saya perlu gunakan dengan posisi skrin dibuka pasal skrin luar tu hanya good enough untuk notification sebenarnya. Nak menaip tangan rasa cramp. Dengan XS2 ni saya dah gunakan sekitar 3 jam. Dia terbalik, 85% saya cukup selesa gunakan dalam posisi macam ni, tak perlu dibuka. Dan hanya gunakan 15% untuk katakan saya nak main game ataupun saya saja nak tengok apa yang anda boleh lakukan dengan sebuah skrin boleh lipat. Jadi macam dekat Huawei Mate X sebelum ni, rekaannya masih sama di mana ada satu butang untuk anda buka. Jadi anda tak boleh nak buka saja sesuka hati. Ada satu kunci dekat sini, jadi anda tak perlu risau ia akan terbuka secara tak sengaja. Perlu tekan butang untuk keluar. Kemudian saya pun buka lah foldnya dalam 180 darjah ya. 180 darjah. Dan skrin sekarang sebesar 7.8 inci, lebih besar nak dibandingkan dengan apa yang anda dapat pada Z Fold 3. Sekali lagi, kalau posisi tutup tadi 6.5 inci, juga lebih besar dibandingkan dengan Z Fold 3 yang hanya 6.2 inci. Dan skrinnya 120Hz. Jadi dari segi skrin, ianya masih lagi OLED yang setanding dengan peranti-peranti penggolongan lain. Satu lagi penambahbaikan yang ditawarkan oleh Huawei tahun ini ialah dia punya engsel. Anda boleh lihat peranti ini nipis dan engselnya kali ini orang kata nampak lebih refine. Dan satu lagi perkara yang saya rasa anda boleh nampak sekarang ialah dia punya fold line tak berapa ketara. Ya, boleh katakan agak flat. Saya tak nampak lagi kesan lipatan yang ketara kali ini. Pada waktu yang sama, dia masih lagi menawarkan sistem 3 kamera. Anda boleh lihat sekarang 50 megapiksel untuk sudut lebar, diikuti oleh 8 megapiksel untuk zoom optical sehingga 3 kali dan satu lensa 13 megapiksel untuk sudut ultra lebar. Dekat hadapan pula, orang kata kamera swafoto 10.7 megapiksel. Masa kali pertama guna ni, rasa macam agak canggung pasal dia punya rekaan macam ni, tapi ketika saya sedari adanya bonggol kat tepi ni membuatkannya lagi stabil dalam tangan. Pasal isu saya, tadi saya cakap isu berat dan juga susah nak guna sebelah tangan. Berat nak guna sebelah tangan. Saya harus pegang saya punya Z Fold macam ni sepanjang masa pasal nak ada grip, takut jatuh. Tapi dengan XS2 ni,
ada tempat pemegang yang memastikan peranti sentiasa kemas, jadi anda tak perlu risau macam senang kena tampar. Sungguh pun begitu. Satu benda yang mungkin anda perlu tahu ialah pasal ini sebuah peranti Huawei. Ia gunakan Emotion UI 12 dan oleh itu anda tahu masih lagi hanya gunakan HMS, tak ada Google Mobile Services. Kita dah masuk tahun ketiga, saya rasa anda pun dah tahu mereka tak ada GMS. Dan mereka bergantung sepenuhnya pada HMS dan juga Petal Search untuk anda mencari aplikasi yang mungkin tak ditawarkan menerusi Huawei App Gallery. Dan harganya pula juga masih lagi misteri. Pasal kita tahu dekat Malaysia ni, peranti tu sedap macam mana pun, best macam mana pun, tapi kalau harga dia terlalu mahal, orang Malaysia masih akan cakap mahal sangat lah. Jadi kita amat bergantung kepada harga yang bakal ditawarkan kelak untuk mengatakan peranti ini berbaloi atau tidak. Kalau tengok agak harga dekat China, bermula pada harga sekitar 6,600 untuk model paling asas dan meningkat ke sekitar 8,600 untuk model 12 dengan 512GB. Jadi harga adalah sangat crucial. Skrin melipat keluar ini memang orang kata boleh menawarkan skrin lebih besar, skrin luar yang lebih praktikal, tapi at the same time ianya mendedahkan skrin ini kepada kerosakan. Bila letak atas meja ni, saya kena pastikan saya letakkan slowly pasal saya tak nak berlaku kerosakan. Tak macam Z Fold yang kita tahu terlindung sepanjang masa, tak perlu risau. Jadi penyelesaian yang digunakan oleh Huawei ialah kita buat kerangka khas. Jadi anda boleh lihat ni kerangka mereka yang sedikit tidak ortodoks, sangat tak ortodoks sampai nak buka dia macam guna Transformers. Jadi benda pertama anda kena buat, tekan butang dulu. Okey, dia pop. Kemudian anda tekan slide tepi ni untuk kerangka dia orang ni. Buka macam ni dulu. Kemudian tarik. Kemudian tutup balik. Memang macam Transformers. Jadi rekaan yang katakan tadi nipis dan ringan tadi sedikit kata larilah bila ada kerangka ni. Tapi inilah kata pengorbanan yang perlu dilakukan. Pasal peranti ini mempunyai skrin luaran yang terdedah, kena adalah kerangka yang memastikan ianya sentiasa terlindung daripada sebarang kerosakan. Jadi inilah saya punya pandang pertama untuk Huawei Mate X-S2 yang pada waktu video ni anda tengok sekarang pastinya dah dilancar kat Malaysia, harga pun pastinya dah tahu. Jadi sekurang-kurangnya dengan video ini anda tahu apakah kekurangan dan kelebihan pada Mate X-S2 dan anda boleh lakukan pilihan terbaik nak beli ataupun tidak. Jadi teruskan bersama Amans untuk dapatkan ulasan penuh bila kami terbitkan dalam masa beberapa minggu lagi. Jadi untuk video-video lagi macam ni sila ke channel kami dan ke amans.my untuk baca berita teknologi terkini. Saya Efi Saharudin. Bye-bye.